Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada pembelajaran sains rumah tangga tingkatan 4. Hari ini kita akan belajar kesinambungan bab 1 iaitu semangat kerja sepasukan. Subtopik 1.2. Mula-mula sekali, perkara pertama yang perlu awak tahu adalah maksud kerja sepasukan. Okey, maksud kerja sepasukan ini adalah penglibatan individu yang saling bekerjasama antara satu sama lain dalam pasukan. Okey, jadi individu-individu ini akan berkongsi matlamat, visi serta misi yang sama. Okey, apabila dia bekerja dalam pasukan, okey, dia mesti ada semangat kerja sepasukan. Apa pentingnya semangat kerja sepasukan ini? Okey, yang pertama adalah mewujudkan semangat kerja yang efektif. Okey, yang kedua mengeratkan hubungan dan kerjasama dalam satu pasukan. Yang ketiga menghasilkan idea yang bernas melalui permuafakatan. Yang keempat menjimatkan masa. Yang kelima mengurangkan masalah melalui jalan penyelesaian yang dipersetujui secara bersama. Okey, yang keenam melancarkan dan memudahkan kerja dan yang terakhir adalah menjimatkan sumber tenaga manusia. So ada 7 kepentingan semangat kerja sepasukan. Apabila awak bekerja dalam pasukan, awak akan saling berinteraksi ataupun berkomunikasi antara individu yang lain. Okey, jadi awak kena tahu apa maksud komunikasi. Komunikasi adalah proses pemindahan atau pertukaran maklumat dan idea antara dua atau lebih individu. Okey, komunikasi yang berkesan berlaku apabila yang pertama, mesej yang disampaikan itu dapat difahami. Okey, yang kedua, makna mesej difahami dan dapat dikongsi bersama antara pengantar dan juga penerima. Okey, dan yang ketiga adalah berlaku perubahan akibat daripada mesej yang disampaikan atau diterima. Okey, bila awak dah dapat berkomunikasi secara berkesan sesama individu yang lain, awak akan tahu apa kepentingan komunikasi berkesan. Okey, kepentingan yang pertama adalah memudahkan pencapaian matlamat atau objektif dalam pasukan. Yang kedua, meningkatkan prestasi kerja individu dan yang ketiga adalah mewujudkan semangat kekitaan, perpaduan dan kerukunan yang akan membantu kejayaan organisasi. Okey, awak lihat pada slide ini. Ini adalah proses menyampaikan maklumat. Okey, semasa awak hendak menyampaikan maklumat, awak mesti ada penyampai dan juga penerima. Penyampai itu siapa? Penyampai itu adalah kita. Kita nak bercakap dengan siapa? Okey, dengan penerima. Okey, awak menyampaikan mesej ataupun maklumat kepada penerima, kemudian penerima akan memberi maklum balas kepada awak sebagai penyampai. Okey, apabila penerima ini memberi maklum balas kepada awak, maksudnya komunikasi awak itu berkesan. Terdapat 2 kaedah dalam proses menyampaikan maklumat. Okey, yang pertama adalah komunikasi lisan, yang kedua adalah komunikasi bukan lisan. Okey, komunikasi lisan ini melibatkan dua pihak atau lebih. Siapa? Penyampai mesej dan juga penerima maklum balas. Okey, komunikasi ini berlangsung dengan menggunakan suara dan bahasa sama ada secara bersemuka ataupun melalui video, telefon, televisyen dan sebagainya. Okey, komunikasi lisan ini membolehkan penyampai terus mengetahui sama ada penerima itu faham ataupun tidak mesej yang cuba penyampai sampaikan. Okey, di sebelah kanan itu adalah contoh medium komunikasi lisan. Okey, kita lihat contoh-contohnya. Okey, contoh-contohnya antaranya adalah perbincangan, temuduga, video, perbahasan, mesyuarat, pembentangan dan juga perbualan. Kaedah yang kedua ialah komunikasi bukan lisan. Okey, komunikasi bukan lisan ini boleh dilakukan melalui gerak-geri, gaya, mimik muka, postur dan ekspresi seseorang dalam menyampaikan mesej. Okey, contohlah awak ada adik kurang upaya dari segi pendengaran. Jadi bila adik awak ini kurang upaya, awak tak boleh nak bercakap dengan dia. Awak nak ajak adik awak makan ni. Okey, awak tak boleh bercakap, jom adik makan. Tak boleh. Okey, adik awak tak faham. Jadi apa yang perlu awak buat adalah awak tunjukkan gaya ajak adik awak makan.
Okey, komunikasi ini boleh berlaku melalui tingkah laku semasa menyampaikan mesej tanpa menggunakan suara dan bahasa. Okay, di bawah ini saya tunjukkan ciri-ciri komunikasi bukan lisan. Okay, ciri yang pertama adalah melalui media cetak. Okey, contohnya adalah surat. Yang kedua adalah notis. Contoh notis apa? Awak dapat notis pemotongan bekalan elektrik sebab dah 3 bulan tak bayar elektrik. Itu contoh. Okey, kemudian poster, majalah, buku dan lain-lain. Okey, ciri yang kedua adalah melalui media elektronik. Macam mana dikatakan komunikasi bukan lisan ini melalui pesanan ringkas? Awak terima maklumat melalui WhatsApp ke, Telegram ke. Itu maksudnya komunikasi bukan lisan. Tak ada suara kan? Awak baca SMS tu bukan suara yang keluar tapi tulisan. Okey, selain daripada itu adalah internet. Awak terima maklumat melalui internet. Contohnya apa? Instagram, Facebook kan? Okey, yang ketiga adalah bahasa tubuh. Contohnya adalah pakaian, okey, mimik muka, tanda fizikal dan lain-lain. Okey, apa dikatakan tanda fizikal tu? Contohlah, okey, orang nampak awak tiba-tiba mata awak lebam. So orang tahulah awak kena pukul. Itu maksudnya tanda fizikal. Okey, ciri yang keempat adalah bahasa isyarat. Okey, bahasa isyarat ini digunakan oleh orang yang kurang upaya. Okey, seperti cacat pendengaran ataupun bisu. Okey, yang kelima adalah komunikasi penulisan. Okey, contohnya adalah tulisan tangan. Awak nak sampaikan maklumat pada seseorang ataupun awak nak kirim pesanan pada seseorang. Tapi awak tak ada handphone. Apa yang perlu awak buat adalah awak tulislah surat. Okey, kemudian memo bercetak, laporan atau mesej melalui media elektronik seperti apa? Seperti email, okey, sistem pesanan ringkas dan telegram. Okey, terdapat beberapa teknik menyampaikan maklumat agar maklumat yang disampaikan ini mudah difahami, didengari oleh siapa? Oleh penerima maklumat. Okey, kita lihat teknik yang pertama iaitu persiapan tajuk. Okey, siapa yang perlu persiapkan tajuk ini? Okay, yang perlu siapkan tajuk ini adalah penyampai. Okay, penyampai mesti faham tajuk yang ingin disampaikan. Bila dia faham tajuk itu, makanya dia boleh menyampaikan maklumat dia tu dengan berkesan. Okay, si penyampai juga mesti menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh orang ramai. Okay, kemudian bila kita nak bagi orang lebih faham, kita mestilah memberikan contoh-contoh yang berkaitan. Dan nak tambah lagi faham, gunalah alat bantu mengajar. Okey, contohnya berikanlah gambar foto ke, carta ke, poster ke supaya orang boleh kaitkan dengan tajuk yang disampaikan. Okey, teknik yang kedua adalah persiapan diri. Siapa yang perlu persiapkan diri? Yang perlu siapkan diri adalah penyampai. Okey, sebab sekarang tajuknya adalah teknik menyampaikan maklumat. Siapa yang sampaikan maklumat? Mestilah penyampai. Okey, persiapan diri dari segi apa? Mestilah memakai pakaian yang kemas dan bersih. Kemudian mestilah menunjukkan air muka yang baik dan kelihatan bersedia. Okey, sentiasa tersenyum bila awak nak menyampaikan maklumat. Okey, seterusnya memastikan cara berjalan dan melangkah adalah tenang dan tidak gopoh. Okey, contohlah awak berdiri di atas pentas. Awak nak memberikan ucapan kepada orang awam. Okey, semasa awak nak naik ke atas pentas, pastikan awak berjalan dalam keadaan yang tenang, tak kelang kabut. Sebab kalau awak kelang kabut, kemungkinan tinggi awak boleh terjatuh semasa naik ke atas pentas. Okey, sambil-sambil awak naik atas pentas tu, awak senyumlah. Okey, tunjukkan air muka yang bersedia. Okey, dan teknik yang ketiga adalah adab. Okay, ketika awak menyampaikan maklumat, pastikan awak mewujudkan kemesraan dengan penerima maklumat. Kemudian awak mulakan bertanya soalan yang berkaitan dengan tajuk. Itu interaksi dua hala lah.
Okey, seterusnya awak mestilah bercakap dengan nada yang baik dan sopan. Masa awak menyampaikan maklumat, awak janganlah menjerit-jerit macam orang tak tentu hala. Okey, cakap dengan nada yang baik. Okey, seterusnya, masa awak sampaikan maklumat, pastikan suara awak jelas dan awak memandang penerima maklumat. Maksudnya, masa awak berdiri di atas pentas, pastikan mata awak tu awak melihat penonton. Bukannya awak tunduk ke bawah. Semasa awak bekerja dalam pasukan, awak perlu tahu kaedah-kaedah untuk mengekalkan hubungan yang baik dalam pasukan. Okey, kerana dalam pasukan itu terdiri daripada individu-individu. Bukannya awak seorang ni dalam pasukan tu. Okey, makanya macam mana awak nak mengekalkan hubungan yang baik? Okey, yang pertama, kaedah yang pertama adalah komited terhadap tugasan. Okey, setiap individu yang ada dalam pasukan itu mestilah komited dan bersungguh-sungguh melakukan tugasan yang diamanahkan. Okey, jadi tak boleh culas lah. Semua ahli mesti buat kerja. Kemudian, setiap ahli ini mestilah menunjuk sikap yang positif, okey, kemudian berminat, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasan, okey, supaya hubungan baik antara ahli pasukan itu akan terpelihara. Okey, kaedah yang kedua adalah berkomunikasi secara terbuka. Okey, berkomunikasi secara terbuka ini penting supaya kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara ahli pasukan. Okey, setiap ahli pasukan ini mestilah berupaya memberi pendapat. Okey, tanpa ada rasa ragu-ragu, tanpa ada rasa gentar, tanpa ada rasa takut. Okey, walau bagaimanapun, maklumat yang nak disampaikan ini mestilah disampaikan secara berhemah supaya pendengar ini tidak menyalah tafsirkan maklumat sekaligus memberikan respon terhadap maklumat tersebut. Okey, kaedah yang ketiga untuk mengekalkan hubungan yang baik dalam pasukan adalah mengelakkan konflik atau perselisihan faham. Okey, bila awak bekerja dalam pasukan, ketua memberikan peranan yang penting. Dia adalah pengantara, dia adalah orang tengah dalam menyelesaikan konflik ataupun perselisihan faham. Okey, ketua ni dia akan bertindak tegas, kemudian dia tidak boleh pilih kasih ataupun dia mementingkan satu pihak saja ketika menyelesaikan konflik. Okey, kaedah yang keempat adalah memelihara dan mengekalkan hubungan yang baik. Okey, dalam pasukan ini terdiri daripada beberapa orang individu. Okey, jadi bila banyak individu, makanya banyaklah ragam, banyaklah sifat dan tingkah laku. Okey, sifat dan tingkah laku itu berbeza-beza antara setiap ahli. Okey, bila dah berbeza-beza, makanya wujudlah pelbagai pendapat. Pelbagai pendapat kemudian boleh menimbulkan konflik. Okey, bila timbul konflik akan tercetusnya suasana yang tegang. Okey, kemudian siapa yang selesaikan masalah ini kalau ada berlaku konflik? Mestilah ketua. Ketua akan mengambil peranan untuk memastikan tidak berlaku perselisihan faham dan berusaha membangunkan hubungan yang harmoni serta semangat kerjasama antara ahli. Selepas awak membentuk satu pasukan, okey, kemudian awak akan diberi satu tugasan. Okay, tugasan itu adalah agenda utama dalam mencapai matlamat sesuatu pasukan. Okey, biasanya tugasan yang diserahkan mestilah mempunyai tempoh masa yang telah ditetapkan. Okey, kita lihat dekat sini contoh tugasan. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 14. Okey, sekolah anda akan mengadakan aktiviti keusahawanan bersempena dengan Minggu Keusahawanan. Okey, anda dikehendaki membuat pameran dan menjual pakaian pada hari berkenaan. Terlebih dahulu, anda perlu menyediakan poster untuk mempromosikan pakaian tersebut. Okey, dalam arahan soalan ini, apa yang saya faham, terdapat 3 tugasan. Tugasan yang pertama ialah menyediakan poster. Okey, kemudian tugasan yang kedua ialah projek. Okey, projek apa? Awak perlu lakukan amali menjahit pakaian. Okey, dan juga buat laporan. Dan tugas yang ketiga adalah pameran. Awak kena buat pameran dan juga berjual beli.
Okey, dianggarkan kat sini tempoh tugasan adalah 8 minggu iaitu 2 bulan. Ini contoh tugasan yang perlu awak lakukan lah. Okey, dalam masa 2 bulan itu awak perlu um, mematuhi jadual tugasan yang disediakan. Okey, dalam masa 2 bulan itu awak mestilah melaksanakan tugasan dengan menggunakan alatan dan bahan yang disediakan oleh guru. Awak boleh minta bimbingan daripada guru. Awak juga boleh menggunakan alatan dan juga bahan tambahan untuk menyelesaikan tugasan awak. Sepanjang awak menyelesaikan tugasan, pasti ada sedikit masalah yang timbul. Okey, masalah yang timbul ini awak satu pasukan perlu analisis. Okey, perlu mencari cara untuk mengatasi. Okey, kita lihat kat sini. Antara masalah-masalah sepanjang awak nak menyelesaikan tugasan. Okey, yang pertama apa? Hasil jualan kurang. Apa punca hasil jualan kurang? Sebab tidak ada kemahiran semasa mempromosikan jualan. Okey, apa penilaian masalahnya? Tiada keyakinan diri, tiada pengalaman dan juga tiada pendedahan. Okey, macam mana awak nak atasi? Belajarlah teknik promosi. Okey, masalah yang kedua, kurang mendapat tumpuan pelanggan. Apa puncanya? Puncanya adalah produk tidak menarik. Kemudian harga tidak berpatutan. Mungkin harganya terlalu mahal. Kemudian tidak ada banyak pilihan. Okey, penilaian masalah, kurang usaha promosi. Di dalam kumpulan tu kurang membuat promosi. Okey, kemudian kurang mendapat bekalan pembekal. Okey, macam mana cara nak atasi supaya mendapat tumpuan pelanggan? Okay, yang pertama, mestilah giatkan usaha promosi. Setiap ahli kumpulan ini mesti mempromosikan barangan yang nak dijual. Okey, kemudian tambahkan usaha mencari pembekal. Dalam awak nak melaksanakan sesuatu program yang telah awak rancang itu, ketua pasukan ini perlulah mengagihkan tugasan kepada ahli jawatan kuasa yang telah dibentuk. Okey, bagi sama rata. Tujuannya apa? Untuk memastikan perjalanan program itu berjalan dengan lancar dan berjaya. Okey, di sini saya telah senaraikan langkah-langkah melaksanakan sesuatu program bermula daripada awal sehingga akhir. Okey, langkah yang pertama mestilah menyediakan kertas cadangan. Okey, kertas cadangan itu mestilah mempunyai maklumat perancangan bagi pelaksanaan sesuatu projek. Okey, yang kedua, menyediakan surat jemputan mesyuarat. Okey, surat ini mestilah mengandungi butiran yang penting. Okey, contohnya apa? Mesti ada tarikh, tempat, masa dan juga agenda mesyuarat. Kemudian diberikan kepada ahli jawatan kuasa sebelum mesyuarat itu dijalankan. Okey, langkah yang ketiga, senarai semak. Okey, awak mesti ada senarai semak iaitu butiran ringkas tentang perkara yang perlu disediakan berkaitan dengan projek yang dilaksanakan. Okey, dalam senarai semak tu adalah senarai-senarai yang apa yang perlu awak lakukan. Okey, contoh apa dalam senarai semak tu? Modal, ada ke tak ada? Ada. Okey, persiapan tempat macam mana? Okey ke tak? Okey, peralatan macam mana? Cenderamata siapa uruskan? Buku program atau cara macam mana nak buat? Okey, siapa yang uruskan? Itu maksudnya kandungan yang ada dalam senarai semak. Okey, dan langkah yang terakhir adalah laporan aktiviti. Laporan aktiviti ini perlu awak sediakan sama ada secara bertulis ataupun lisan. Okey, tujuannya adalah untuk menyampaikan maklumat berkaitan dengan projek yang awak nak laksanakan. Selesai keempat-empat langkah, selesai awak laksanakan tugasan awak, maka selesailah semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup setakat ini sahaja pembelajaran kita untuk subtopik 1.2. Apa dia subtopik 1.2? Semangat kerja sepasukan.